Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi berpeluang untuk menunaikan salat berjamaah di masjid di saat dunia telah digawatkan dengan penyakit yang dikenali dengan nama virus corona ataupun COVID-19. Sehingga hari ini 16 hari bulan 3 2020 sudah ada beberapa negeri yang telah mengisytiharkan tutup masjid selama 10 hari, termasuk semaya Jumaat. Jadi negeri kita ni belum tutup, cuma di dalam kawalan dan perhatian lah, masing-masing jaga keselamatan dan juga jaga kebersihan, insya-Allah. Kita doalah, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yahfazana wa yahfaz ahlina min kulli su'in wa makruhin wa min al-amrad wal virusat wal ta'un innahu waliyyu dzalik. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Bahrul Madhi. Bahrul Madhi dengan makna lautan madu ilmu. Syarah kepada Sunan At-Tirmizi, Mukhtasar Tirmizi. Sambungan kita pada kali ini babu fil mashi 'alal khuffaini. Bab sapu di atas dua khuf. Dia terjemah dua kasut. Kita kalau kata kasut yang kita pakai di luar tu. Kalau khuf makna stokin yang dibuat daripada kulit. Dia macam stokin buat daripada kulit kambing. Biasanya begitulah. Kemudian luar pada khuf tu dia pakai kasut di luar. Itu dia panggil khuf macam stokin, tapi dibuat daripada kulit. Ada pun stokin daripada kain, daripada kapas. InsyaAllah kita akan tengok dalam bab nanti muka surat 143, masalah 376. Babun fil masyi 'alal jawrabain. Jawrab tu makna stokin. Akan sampai nanti insya-Allah. Tapi perbincangan kita di peringkat awal ni iaitulah fokus kita kepada khuf. Khuf maknanya kasut, stokin yang dibuat dari kulit. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seorang yang memakai khuf, ana akan terjemah khuf, walaupun tuan syekh kita tulis kasut. Kalau sebut kasut kita ingat yang besar, yang luar. Khuf, ana akan terjemah dengan khuf. Seorang yang memakai khuf maknanya stoking kulit, dengan cukup syaratnya haruslah ke atasnya apabila mengambil air sembahyang, menyapu air di atas khuf sahaja, ganti basuh kaki. Jadi kita bila kita ambil wudu tak perlu kita buka kita punya khuf, stoking kita tak payah buka, kita sapu je atas dia. Ini di antara rukhsah. Dan tiada berhajat tanggal khuf. Maka perbuatan yang demikian itu telah sabit, mana telah tetap adanya, disyarakkan dia sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya, demikian bunyinya. Tengok hadis dalam kitab kita ni, hadis nombor 78. An Hammam ibn al-Haris qala balala Jarir bin Abdullah thumma tawadda, bala macam lam kan, sebenarnya bukan, ba alif lam. Bala Jarir bin Abdullah thumma tawadda'a wa masha ala khuffaihi. Faqila lahu ataf'alu hadha? Qal wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Tengok terjemahan dia. Diriwayatkan daripada Hammam ibn al-Haris katanya, telah kencing seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Jarir bin Abdullah. Jarir dia buang air kecil. Kemudian daripada itu mengambil ia air sembahyang.
Lepas dia buang air, dia ambil wudu. Manakala telah membasuh ia akan mukanya dan dua tangannya dan menyapu kepala. Lengkaplah dia punya sistem tu. Kepala, muka, tangan, kepala. Tidaklah ia menanggal khufnya daripada kaki. Khuf, stokin dia tu dia tak buka. Dan hanya menyapu ia atas dua khufnya sahaja, akan jadi ganti basuh. Siapa dia khuf, dia tak buka khuf, dia sapu. Faqila lahu ataf'alu hadza, maka apabila dilihat orang akan perbuatannya demikian, lalu ditanya orang baginya. Orang yang tengok dia ni pelik. Adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuatan ini? Macam mana tuan boleh buat macam ni? Tak buka kaki, sapu je. Tidakkah salah? Dan adakah sah wuduk macam ni? Mana orang yang tanya tu pelik sebab dia tak pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Jarir, mengapa? Menarik terjemahan kita lama tak? Dia guna bahasa dialog. Mengapa? Dan apakah yang menegah akan daku? Bukannya aku perbuat dengan rekaan-rekaan aku saja? Aku bukan reka sendiri. Dan sesungguhnya aku telah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat akan dia, maka ialah diturut. Oleh kerana perkara macam ni aku tengok Nabi buat, sallallahu alaihi wasallam buat, sapu atas khuf, aku ikut. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Jarir ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis hasan lagi sahih. Para jemaah tanda tempat hasan sahih tu. Hadis ini juga dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Nasa'i, wa Ahmad, dan semestinya Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata di muhaqqiq wal lafzu lahuma. Lafaz hadis ini ada dalam Tirmizi dengan Ibnu Majah. Tapi asal hadis itu ada dalam Bukhari dan Muslim, mana hadis itu sahih. Dan pada bab ini, bab sapu atas khuf ni, tanda bab ini mana bab sapu atas khuf, ada hadis yang riwayat daripada Sayyidina Umar, daripada Ali. Dia tulis bin kan, tukar, tulis dan. Ali dan Huzaifah ibnul Yaman, nama sahabat. Dan Al-Mughirah, dan Bilal, dan Sa'ad, dan Abi Ayyub, dan Salman, dan Buraidah, dan Amr bin Umayyah, dan Anas, dan Sahal bin Sa'ad, dan Ya'la bin Murrah, dan Ubadah ibn Samit, dan Usamah bin Syarik, dan Abi Umamah, dan Jabir, dan Usamah bin Zaid, dan Ibnu Ubadah. Berapa orang sahabat? Dekat 20 orang. Kenapa Imam Tirmizi setelah dia meriwayatkan hadis ni, dia bawa riwayat daripada sahabat-sahabat, menunjukkan bahawa hadis al-mashu 'alal khuffain ini menunjukkan sampai kepada darajat tawatur. Mana hadis itu riwayat oleh ramai para sahabat. Sebab ada sekumpulan makhluk, dia panggil puak-puak Syiah, dia nafikan hadis al-mashu 'alal khuffain. Dia tak terima hadis ni. Tak boleh kata, kan? Kaki kena sapu juga, kena buka juga. Ada sebahagian ulama ahli sunnah, ulama akidah, memasukkan di antara ciri-ciri ahli sunnah sapu atas khuf. Sebab nak lawan Syiah. Dia bukan isu ni. Sebab dia kata lawan orang tak mau sapu atas khuf ni, puak Syiah. Kita yang belajar ahli sunnah ni daripada budak sampai hari ni, dah tua ke diri dah ni, tak lama dah nak habis masa dah. Kau tak ngaku tua. Tua tak boleh kata tak? Lama dah sikit. Nak tanya betul-betul. Berapa kali sapu atas khuf? Sapu atas khuf? Duk lagi? Kita bukan Syiah, cuma tak aja buat. Nah, pasal apa tak pernah buat? Tak jumpa khuf. Masya Allah, tabarakallah. Lepas ni kita buat sekali. Biar ada kat sekali, beramal dengan khuf ni kena ada. Insya Allah. Banyak benda kita tak buat. Dari itu kita belajar hadis istinja dengan batu, kan? Setakat hidup ni berapa kali istinja dengan batu seorang-seorang? Belajar daripada budak lagi. Oh, saya istinja dengan batu ni kalau bagi kelas fardu ain, tak?
10/10 jawapan. Tapi kalau tanya bab amali, praktikal, tak pernah buat. Ada pernah buat sini. Waktu pergi piknik mana dalam hutan, jumpa tak ngengok sapu dengan batu. Tak aja buat. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata inilah di antara ilmu yang kita belajar, tak pernah buat. Dan kalau waktu tak ada air, berasa tak berani nak buat juga. Sebab kita tidak biasa. Orang Arab biasa je tak ada air, dia duduk dalam khaimah. Biasa dah. Duduk main istinja dengan batu tu biasa. Zaman kita hari ni, alhamdulillah. Dalam siri-siri yang lepas, kita belajar dalam kitab kita ni, dia kata kalau tak ada air, kita boleh istinja dengan batu dan perkara-perkara yang seumpamanya yang keras, termasuklah ulama semasa kata tisu tandas boleh digunakan. Kita masuk dalam tandas tak ada air, jangan terkejut. Sudah dah aku tak salat dah lagi tak ada air. Tisu ada kan tu, tarik tisu, kita punya buat 3 bucu, sapu je lah. Boleh solat? Boleh, kenapa tak boleh? Sudah dibenarkan oleh syarak. Sama juga dalam isu al-mashu 'alal khuffain ni, sapu di atas khuf ni sama juga. Jangan buat susah. Syariat ni tidak payah. Alhamdulillah. Masalah yang ke-359. Menyapu wudu atas khuf dan hadisnya. Macam mana kita nak sapu atas khuf? Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 358 yang tadi, suatu hadis sapu di atas 2 khuf. Dan ini satu lagi hadis yang telah didatangkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 79. An Syahri bin Haushab qal Ra'aitu Jarir bin Abdullah tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqultu lah aqbala al-ma'idati am ba'da al-ma'idah faqala ma aslamtu illa ba'da al-ma'idah. Tengok di bawah lah syarah dia tu. Diriwayatkan daripada Syahr bin Haushab katanya, telah aku lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yang bernama Jarir bin Abdullah ataupun Jarir bin Abdullah kalau nak cukup Melayu. Jarir ni ambil wudu. Aku tengok dia ambil wudu. Dan menyapu dia atas 2 khufnya, jadi ganti basuh kaki. Dia tak buka khuf dia sapu atas tu. Tiadalah ditanggalkannya khufnya supaya membasuh kaki. Apabila aku lihat demikian, maka aku kata baginya, adakah sah sapu atas kasut, atas khuf saja, dengan tiada berhajat basuh kaki? Maka Jarir jawab, apa salahnya? Kenapa apa salah? Bukankah aku perbuat itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana aku lihat Nabi memperbuat demikian. Aku buat ni, aku tengok Nabi buat, jangan bukan suka-suka. Kata di Syahr bin Haushab, maka aku kata kepada Jarir, adakah engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu atas khuf itu dahulu daripada turun ayat dalam surah Al-Maidah, ataupun engkau lihat akan dia demikian kemudian daripada turun ayat Quran itu? Sebab apa para jemaah sekalian? Ayat Al-Maidah ni ayat dia ni. Sebab ayat Al-Maidah ni ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tanda. Maksud dianya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu nak salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh 2 tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kamu sampai 2 buku lali. Tanda. Ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi orang tanya Jarir, mu tengok Nabi sapu atas khuf tu sebelum ayat ni ke selepas? Sebab apa? Sahabat-sahabat ni bimbang, kalau selepas bermakna sapu itu berterusan. Kalau sebelum, dengan turunnya ayat 6 surah Al-Maidah ini, Allah Ta'ala perintahkan wa arjulakum, naklah kamu basuh kaki. Maknanya tak terpakai lagi hadis tu. Jarir kata apa? Tengok tuan-tuan.
Kata di Jarir, kerana jika sekiranya Jarir bin Abdullah itu melihat Nabi sebelum turun ayat itu, maka jadilah ayat itu menasahkan, mana membatalkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu. Dan jikalau ia melihat kemudian daripada turun ayat itu, maka jadilah hadis itu menerangkan basuh kaki pada ayat itu, jikalau tiada seseorang yang mengambil wuduk itu memakai khuf dengan cukup syaratnya. Artinya, maka Syahar pun tanya. Maka jawab Jarir bin Abdullah jawab kata, tiadalah aku Islam, aku tak masuk Islam melainkan kemudian selepas daripada turun surah Al-Maidah. Mana aku masuk kemudian pada itu dah. Artinya perbuatan ini tidak mansuh. Perbuatan ini menunjukkan keharusan. Maka manakala aku telah Islam kemudian turun ayat itu, bilakah pula aku lihat dan aku ambil tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyapu khuf ganti membasuh kaki kerana wuduk itu terdahulu daripada turunnya, yakni tetaplah aku lihat itu kemudian daripada turun ayat surah Al-Maidah. Mana jelaslah ayat kita. Maka dengan kata Jarir bin Abdullah itu jadilah ia dalil yang kuat ke atas mazhab-mazhab yang mensabitkan, yang menetapkan sapu di atas dua khuf itu. Alhamdulillah. Jadi jelaslah itu dia panggil nak menetapkan bahawa sapu dua khuf itu sudah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dimansuhkan. Masalah 360, menyapu wuduk atas dua khuf dan dalilnya. Mana pula dalilnya? Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 223 didantakan orang yang engkarkan boleh mengambil air sembahyang demikian itu. Kita dalam masalah yang lepas 223, dia kata ada Tuan Syekh kita ni telah sebut. Nah ni, muka surat 87. Masalah menyapu wuduk atas dua khuf, kata Nawawi, dengan hadis Buraidah itu akan jadi satu dalil di atas harus menyapu di atas dua khuf, jadi ganti basuh dua kaki. Jadi siapa yang engkar? Ni. Tengok ni dalam kitab kita, muka surat 87. Dan hanya sahnya telah mengengkar akan dia, akan hadis sapu atas khuf ni oleh siapa? Syiah dan Khawarij. Dua kumpulan sesat ni tak mahu terima dia. Maka tiada terbilang dengan menyalahi mereka itu. Imam Nawawi kata tak usah ambil pedulilah dengan dua kumpulan, kerana mereka itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Jelaslah kepada kita bahawa masalah yang lepas itu kita sudah sebut, dan telah ada diterangkan telah ijma' ulama, mana sepakat para ulama pada harus menyapu atas dua khuf itu ganti daripada membasuh air sembahyang di kaki. Maka dalil yang kuat bagi segala ulama yang mengharuskannya itu ialah hadis Jarir bin Abdullah dalam masalah 358 yang telah kita baca tadi. Itu dalil yang kuat. Itu kerana adalah Islamnya Jarir. Mana Jarir masuk Islam kemudian daripada turunnya ayat dalam surah Al-Maidah. Dengan kerana itulah kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, wa kana yu'jibuhum haditsu Jarir lianna islamahu kana ba'da nuzulil Maidah. Dan adalah memperkenankan, menakjubkan oleh sekian ulama hadis, oleh hadis Jarir bin Abdullah, kerana bahawasanya Islamnya kemudian daripada turun surah Al-Maidah yang ada dalamnya ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum. Dalam ayat surah Al-Maidah itu arahan basuh kaki. Tapi hadis apa pun lepas pada itu. Maka jikalau Islam Jarir itu dahulu daripada turun surah Al-Maidah ini, nascaya boleh ditanggung sapunya akan khufnya itu telah dibatalkan dengan ayat Al-Maidah itu. Maka tatkala adalah Islamnya kemudian daripada turunnya,
kita ketahuilah hadisnya itu diamalkan dengan dia, alhamdulillah. Dan jadilah hadisnya itu menerangkan kehendak ayat dalam surah Al-Maidah, yakni yang dikehendaki suruh basuh kaki itu ialah orang yang tiada memakai khuf. Maka apabila seorang yang memakai khuf dengan cukup syaratnya, haruslah sapu air sembahyang atas khuf itu juga, ganti basuh kaki, wallahu a'lam. Ini Imam Tirmizi, Imam Syekh kita ni Al-Marbawi rahimahullah ta'ala nak takrir masalah disyariatkan sapu atas khuf, banyak dia bawa perbahasan. Masalah 361, memakai khuf yang boleh disapu air sembahyang atasnya. Tanda tuan-tuan, tanda tulis tepi kita syarat nak sapu atas khuf. Sebab kalau tak cukup syarat tak boleh sapu. Bukan sewenang-wenang kita boleh buat, suka-suka sapu. Tak, ada syarat dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya sapu di atas dua khuf itu tiada harus ia, melainkan apabila memakai keduanya atas suci yang sempurna. Tulis, syarat yang pertama, kita ambil wuduk siap semua sekali, basuh kaki comel-comel dah, barulah kita pakai khuf. Itu syarat yang pertama. Dan kenyataannya iaitu bahawa dipakainya pakai khuf itu kemudian daripada wuduk. Ambil wuduk cukup, siap basuh dulu, ialah basuh kakinya dengan sempurna. Kemudian daripada telah sempurna wuduk itulah baru diiktibarkan pakaian khufnya yang boleh disapu, ganti basuh kaki pada waktu ambil air sembahyang, kemudian daripada pakai suci tadi. Serta tiada, syarat yang kedua tulis. Syarat yang pertama, apa dia? Kita pakai khuf setelah kita selesai wuduk dengan sempurna. Syarat yang kedua, tiada dicabut-cabut lagi. Jangan buka. Kalau kita nak habis sembahyang, kita berbuka khuf, kena basuhlah kaki. Makna syarat tak boleh dibuka. Sehingga jikalau membasuh ia akan kakinya yang kanan, kemudian dipakainya khufnya sebelum daripada basuh yang kiri, kemudian membasuh ia akan yang kiri, lalu dipakainya pula, maka pakai yang kanan tadi tiada sah. Tak boleh. Makna kita dah basuh kaki siap, kita pun pakai khuf. Pergi basuh kaki kiri pula, khuf, tak sah. Dia nak sempurna semua sekali. Basuh siap, basuh kaki dua-dua kaki, baru pakai khuf. Itu cara dia. Maka tak dapat tiada. Tak dapat tiada ni dah bahasa Malaysia sekarang, dia panggil mesti. Tulis itu. Maka mesti. Maulah ia mencabutkannya yang kanan itu dan dipakai semula, dan tiada berhajat cabut yang kiri kerana dipakainya sempurna suci. Kena cabut pula, pakai balik. Tak payah basuh kaki dah sebab kita dah basuh tadi. Baru jadi. Dan telah syaz, tulis syaz. Syaz makna ganjil. Pandangannya agak ganjil. Siapa dia tu? Setengah daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Maka mewajib ia akan cabut yang kiri sama-sama. Jadi ada kata kalau pakai doh kanan tak sah, kena cabut dua-dua, pakai semula. Adalah sebab disyaratkan suci yang sempurna, kerana menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Jadi Nabi dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai dua khuf dia setelah sempurna wudu. Itu maknanya dalam Bukhari dan Muslim. Hadis itu jelas. Masalah 362, syarat sah sapu dua khuf, apa dia syarat dia? Ini ada syarat secara orang panggil secara tersusun. Yang tadi disebut secara umum. Syarat sah sapu atas dua khuf, wahai saudaraku, telah masyhur di dalam kitab-kitab fiqh. Tuan Syekh kita ni selalu dia buat macam ni. Kalau kamu nak tahu secara detail, maklumat jelas, pergi buka kitab fiqh. Habis cerita. Kita pun pakai senyap situ. Itu kerja ustaz lah. Ustaz nak syarah,
Dia kena buka kitab dulu baru dia mengajar. Jadi anak murid ni tunggu dengar lah. Itu kerja ustaz. Kalau ustaz tak study juga, tak ada pakai sama-sama tunggu begitu lah. Maka syarat sapu dua khuf menjadi ganti basuh kaki itu ialah 4 syarat. Syarat yang pertama, memulai pakai akan dua khuf itu kemudian daripada sempurna sucinya, sempurna wuduknya, sebagaimana dalam masalah 361 itu. Syarat yang pertama, kita pakai khuf setelah berwuduk dengan sempurna. Syarat yang keduanya, kedua khuf menutupi dan melitupi bagi tempat yang diperlukan basuh daripada dua kakinya itu. Maksudnya, khuf kita tu biar sampai ke buku lali ke atas. Kalau khuf nipis, tak boleh. Sebab anggota wuduk kita telah tidak tertutup. Maka kena basuh. Jadi syarat dianya, kena lebih pada buku lali. Dia punya khuf, tinggi dia. Syarat yang ketiganya, tanggung khuf itu dijalankan kaki atasnya. Kerana kesana kemari oleh satu hajat. Maknanya, khuf yang kita nak pakai tadi, stoking kulit kita tu biar kuat. Kita boleh pakai, kita boleh berjalan, dia pergi sana sini. Itu dia panggil khuf. Syarat yang keempat, suci kedua khuf itu, maka tiadalah memadai khuf daripada kulit yang tiada bersamak, atau kena najis yang tiada dimaafkan. Jadi khuf kita tu ambil daripada kulit-kulit yang boleh dibersihkan, yang boleh disamak. Kita belajarlah kan dalam kitab fiqh kita, kulit hak tak sah samak ni apa dia? Kulit babi dengan kulit anjing ya. Nah, dalam fiqh Syafi'i lah. Jadi alhamdulillah itu di antara 4 syarat. Dan kita kena sambut lagi. Syarat dianya jangan buka khuf kita tu, jangan buka. Kalau buka batal. Baiklah, sekarang ni kita sudah pandai. Pada jemaah sekalian, sapu di atas khuf sabit daripada hadis-hadis yang sahih daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khuf yang kita nak pakai mesti mempunyai syarat, iaitu khuf yang baik, tutup semua anggota wuduk kaki kita tu dan dipakai setelah kita selesai berwuduk. Adapun stoking tebal, kita akan bincang nanti dalam siri yang berikutnya di bawah tajuk Al-Jawrabaini, 2 stoking. Sekarang ni kita jarang, orang Malaysia ni saya jaranglah nak jumpa orang pakai khuf dengan kulit ni. Nah, tadi kita dah tanya khabar dah, tak ada siapa pakai pun. Ana ada di rumah. Memang tak kita beli bawa balik. Tujuannya waktu mengajar ni, tadi tak ingat nak bawa. Nak tunjuk ke jemaah ni yang dikatakan khuf tu. Kasut apa ni, stocking kulit. Waktu duduk di Madinah tu pakai sebab sejuk sangat. Masih Malaysia ni tak ada nak pakai lagi Nak basuh kaki sedap lagi daripada sapu atas tu. Sebab tak ada keperluan. Kecuali waktu kita travel. Kita travel boleh kita pakai. Contohnya hari ni, kita nak naik kapal terbang. Kita akan kena solat atas kapal terbang. Biasanya daripada Mekah, Madinah ke Jeddah nak balik Malaysia, mesti kita kena solat subuh atas kapal terbang. Kebanyakan penerbangan yang saya naik lah, Saudi Airlines ke apa, kena solat subuh atas kapal terbang. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil wuduk siap-siap di airport, kan? Sudah ambil wuduk, kita pakai stoking tebal. Stoking tebal kita pakai. Bila waktu nak solat subuh nanti, kalau wuduk kita dah batal, senanglah. Nak ambil wuduk, basuh muka, sapu tangan, ambil ni, kepala siap. Waktu sapa kaki, sapu atas stoking. Boleh solat subuh dengan wuduk. Tak payahlah, tak perlulah kita solat hormat waktu. Yang diajar-ajar ke solat hormat waktu tu, kita ada peluang untuk solat berwuduk. Kenapa kita nak solat tak ada wuduk? Itu dia antara. Khususnya kalau waktu umrah. Waktu umrah ni berapa orang yang solatnya? Saya duduk perhati, ada yang solat dan ada orang yang tak solat. Mungkin orang bukan nak pergi umrah, orang travel kan. Tapi kalau musim haji, 400 orang tu semua nak solat belakang. Kecuali wanita yang uzur. Maka itu ada masyakkah yang lain. Baik. Kita masuk pada satu tajuk lagi. Babul masih alal khuffainil musafiri wal muqim. Bab menyapu di atas 2 khuf bagi orang musafir dan orang muqim. Bagi kita orang musafir, orang muqim. Mana orang muqim ni orang duduk di kampung tak pergi, tidak mengembara. Orang musafir, orang travel. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku,
Bermula orang musafir itu sesudah maklum. Siapa dia? Ialah orang yang pergi mendatangi desa dan pergi keluar negeri kerana hajat. Orang musafir ni orang pergi. Dalam fiqh Syafi'i kita dah belajar dalam siri dulu. Dah. Paling awal jarak musafir berapa jauh? Lebih kurang dalam 85-90 km. Itu dia panggil 2 marhalah. Itu baru orang panggil musafir. Maknanya kalau kita musafir pergi 50 kilo tak jadi. Nak pergi 90 kilo baru boleh. Kalau orang Kuala Kerai ni, Gua Musang. Musafir itu. Sebab melepasi 100 km. Kan? Dan orang yang mukim, iaitulah orang yang tinggal dalam kampung, dalam daerah, tiada pergi ke mana-mana. Mukim. Kita pergi dekat-dekat. Kuala Kerai pergi ke Macang, pergi Kota Baru tak nak musafir lagi, tak cukup kilo. Maka hukum menyapu 2 kasut 2 khuf ganti basuh kaki wudu itu harus bagi orang musafir dan harus bagi orang yang mukim. Dua-dua dapat. Orang musafir pun dapat, orang mukim pun dapat. Tetapi orang yang musafir itu tertentu waktu harus menyapunya, sebagaimana orang yang mukim itu pun tentu waktu boleh menyapunya. Kita tengok orang mukim banyak mana, orang musafir banyak mana dia punya tempoh. Masing-masing ada hak yang tersendiri. Masalah 363. Menyapu khuf bagi orang musafir dan yang mukim dan hadisnya. Wahai saudaraku, telah didatangkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menerangkan waktu yang tertentu bagi orang musafir dan waktu yang tertentu bagi orang mukim itu pada menyapu 2 khuf bagi ganti membasuh kaki pada wudu. Iaitulah demikian bunyinya. Tengok dalam kitab kita ni hadis nombor 80. An Khuzaimah bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil mas'i 'alal khuffaini faqala lil musafiri thalathatun wa lil muqimi yaumun hasanun sahih. Maksudnya riwayat daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ditanya orang akan dia daripada menyapu di atas 2 khuf yang kuat lagi suci, lagi yang dipakaikan dia kemudian daripada sempurna suci, lagi menutupi tempat yang difardukan basuh. Syarat kita tadi 4, cukup syarat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musafiri thalathatun, harus bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam. Walil muqimi yaum, dan bagi orang yang mukim itu sehari semalam. Lihat keterangannya dalam masalah 364. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Jadi kesimpulannya hadis ini sahih sebagaimana yang disebut oleh para ulama al-muhaqqiqun. Masalah 364. Menyapu khuf 3 hari bagi orang musafir, sehari bagi orang mukim. Kita tak pergi mana-mana. Kita lepas kita mandi siap belum subuh, kan? Kita ambil wuduk siap-siap, kering dah kaki kita tu, kita pun pakai khuf. Kita tak musafir. Cuma kita pergi pejabat, pergi sekolah. Jangan buka kasut. Maka kita boleh sapu atas khuf sampai ke pagi esok. 1 hari 1 malam. Bagi orang musafir, 3 hari 3 malam. Tak payah buka kaki. Tengok sini. Kata Imam Nawawi, dengan hadis yang masalah 363 itulah dalil yang terang bagi mazhab jumhur, mazhab majoriti ulama, itu makna jumhur, bahawasanya sapu atas 2 khuf itu diwaktukan 3 hari bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang mukim. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama. Jumhur makna majoriti ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang tabi'in, orang yang kemudian daripada mereka, majoriti ulama. Dan kata Imam Malik, pada riwayat yang masyhur daripadanya, menyapu ia dengan ketiadaan berwaktu. Sedap lagi. Imam Malik kata, mu pakai khuf, tak pakai ya, tak ada waktu. Dan ialah perkataan qadim, pendapat qadim lagi dhaif bagi Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang sahih, majoriti ulamanya 3 hari 3 malam ataupun sehari 1 malam bagi orang mukim.
365 masalah. Menyapu khuf dan permulaan waktunya. Bilakah waktu kita nak mula, nak kira 1 hari ke 3 hari itu? Bermula bila? Ini menarik ni. Bermula waktu kita pakai ke? Ataupun bila? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang telah memakai 2 khufnya, padahalnya ialah suci bagi orang yang sembahyanglah ia pada 2 khufnya itu, salat. Kemudian apabila berhadas ia, hendaklah ingatkan waktu berhadas itu. Tengok ni. Maknanya kita ambil pakai khuf sebelum subuh, kan? Kita travel musafir. Pukul 8 pagi, nak buang air pergi ke tandas. Tanda pukul 8 pagi. Dan jika tiada menyapu berwaktu berhadas itu sekalipun, maka jika orang yang mungkin memakai kasut, memakai khuf begitu, maka kiranya waktunya ialah sampai besoknya berbetulan dengan waktu berhadas kemarin. Maknanya khuf kita ni boleh sapu sampai pukul 8 besok. Sebab bermulanya hadas. Bukan waktu kita pakai belum subuh. Dan jangan lebih sekira-kiranya daripada sehari semalam. Setakat tu 24 jam tu bermula daripada waktu berhadas. Dan jika orang yang musafir, hendaklah kira 3 hari 3 malam hingga langgar sapu pada waktu yang telah memulai ia menyapu. Langgar tu maknanya sampai kepada tempoh waktu yang sama dia sapu, dia batal wuduk. Pada hari yang ketiga, tiada lebih atas yang demikian itu, intah. Maka kehalusan mengenal awal waktu menyapu khuf itu ada dalam kitab fiqh yang masyhur jua. Tu asal kita mu nak tahu detail pergi kitab fiqh. Kerana di sana ada hadas ikhtiar dan tiada ikhtiar. Mana berlakunya hadas dengan sebab ikhtiar. Maka berlakunya hadas dengan sebab ikhtiar seperti tidur. Mengantuk tidur. Dan menyentuh perempuan, bagi mazhab Syafi'i sentuh perempuan batal wuduk. Kan kita dah bincang panjang hari itu. Khilaf ulama dalam masalah ini. Dan sebagainya. Maka dikira awal waktu sapunya ialah dari permulaan berhadas. Dan hadas yang bukan ikhtiar itu berak dan kencing. Tu asal kita ni dia direct terjemah. Tak main air kecil, air besar tak. Dan hilang akal, na'udzubillah. Maka dikira awal waktu sapunya ialah pada akhir hadas itu, dan jikalau difardukan jadi panjang masanya sekalipun. Itu dia kira. Selagi tak buang air, tak ada. Masih lagi belum dikira tempoh dia. Maknanya kalau kita ambil khuf pagi, subuh, kita buang air kat zuhur nanti. Jadi zuhur esok pula baru tamat dia punya tempoh. Masalah 366, menyapu atas khuf atau basuh kaki lebih afdal. Mana lebih afdal? Ini menarik, ini perbahasan ulama ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan telah bersalah-salahan ulama, mana telah berbeza pandangan ulama. Ulama beza pandangan apa tu? Pada bahawasanya sapu atas 2 khuf itu afdal atau basuh kaki itu afdal. Sama mana lebih afdal? Maka telah mengambil pandangan mazhab Syafi'i bahawasanya basuh yang lebih afdal kerana keadaannya asal. Maknanya kalau kita boleh buka je lah, basuh lebih baik. Dan telah mengambil pandangan telah berjalan kepadanya, mana pandangan ini telah dibawa oleh jamaah, sekumpulan daripada sahabat Nabi. Di antara merekanya Sayyidina Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mengatakan basuh lebih afdal daripada sapu. Dan telah tulis pandangan yang kedua, dan telah berjalan beberapa jamaah daripada tabi'in. Ada juga sekumpulan ulama tabi'in mengatakan bahawanya sapu lebih afdal. Sapu lebih afdal. Dan telah berjalan kepadanya, telah mengambil pandangan oleh Asy-Sya'bi dan Al-Hakam dan Ahmad, dan daripada Imam Ahmad 2 riwayatnya, yang asalnya basuh jua yang lebih afdal, yang keduanya bersama-sama, dan telah memilih akan dia oleh Ibnul Munzir wallahu alam. Jadi khilaf ulama dalam masalah sapu ke
basuh afdal. Jadi ramai yang mengatakan basuh lebih afdal sebab dia asal. Sapu itu kelonggaran. Masalah 367, menyapu khuf dan barang perkara yang membatalkannya. Apa dia yang membatalkan khuf kita ni? Kita kena tahu tak? Kalau tak tahu susah pula kita. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis satu perkara yang membatalkan hukum sapu dua khuf yang jadi ganti basuh kaki pada wudu itu, ialah demikian bunyinya. Hadis nombor 81. An Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksudnya, diriwayatkan daripada Safwan ibnu Assal radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia akan kami apabila adalah kami itu jadi orang musafir, bahawa tiada kami tanggal akan khuf kami selama 3 hari dan malamnya. Ini hadis jelas, hadis sahih ini. Melainkan kerana sebab berjunub. Berjunub itu sebab nak mandi. Kalau mandi tak buka khuf, banjir habis dalam khuf kita tu, kan? Kena mandi. Maka batallah hukum boleh menyapu kasut. Sebab bila kena mandi semua. Maka hendaklah tanggalkan khuf itu dan selesaikan taharah, maka pakai semula pula. Selesai mandi semua, baru pakai semula. Kata Safwan. Dan tetapi maknanya boleh kita ambil sapu atas khuf tu dengan sebab kencing dan berak dan tidur yang membatalkan wudu, tiada disuruhnya tanggalkan khuf, tak payah tanggal. Maka tiadalah batal hukum menyapu khuf dengan sebab kencing atau berak atau tidur itu. Kata Imam Abu Isa bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan ulama lain juga, al-muhaqqiq juga mengatakan hadis ini sahih. Alhamdulillah. Jadi kita tahulah kan para jemaah, kalau berhadap besar tak boleh sapu, kena basuh, kena basuh kaki, kena buka khuf. Masalah 368, menyapu khuf di negeri kemudian keluar musafir, apa hukumnya? Kita dah tahu kan, orang musafir 3 hari 3 malam, orang duduk di negeri 1 hari 1 malam. Kita sapu di rumah, lepas tu kita musafir, nak pakai 3 hari ke nak pakai 1 hari? Itu persoalan dia. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya maka jika menyapu seorang akan khufnya di negeri belum musafir pada waktu gelincir matahari, waktu zuhur, maka sembahyang ia akan zuhur, kemudian keluar ia musafir, nascaya sembahyang ia dengan sapu itu hingga sempurna sehari semalam saja, tiada lebih daripada yang demikian itu. Sebab apa? Sebab kita sapu tadi kita tak musafir. Itu dia punya hukum. Kerana asal suci sapunya adalah ia padahal tiada baginya mahu sembahyang melainkan 1 hari 1 malam, sebab musafir. Dan begitu juga jikalau menyapu ia akan khufnya di negeri, maka tiada sembahyang ia akan 1 sembahyang pun hingga keluar dia musafir, tiada ada baginya bahawa sembahyangnya dengan sapu yang dalam negeri itu melainkan sehari semalam jua, sebagaimana ada ia sembahyangnya dengannya di negeri. Tak kira lah. Yang pentingnya awak sapu sebelum musafir, maka hukumnya hukum mukim, 1 hari 1 malam. Sama ada kita solat ataupun tak solat di rumah kita. Masalah 369, menyapu dalam musafir kemudian masuk ke negeri, apa hukumnya? Ini sebalik pula. Kita sapu di Kuala Lumpur, tapi kita balik ke negeri kita, perjalanan zaman kita ini Kuala Lumpur Kuala Kerai 5 jam. Nah, kalau naik bas 7 jam mungkin. Sekitar tu. Jadi siapa di rumah, kita nak pakai 1 hari 1 malam ke 3 hari 3 malam? Ini soalan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan jikalau menyapu seorang padahal ia musafir, maka sembahyang ia akan 1 sembahyang atau lebih banyak, kemudian sampai ia ke negeri yang bermukim, ia dengannya 4 hari, dan berniat akan bermukim padanya, yang menyapu ia dalamnya akan 4,
nescaya tiadalah sembahyangnya dengan sapu musafir itu kemudian daripada bermukimnya, melainkan bagi menyempurnakan sehari dan semalam. Tak boleh. Mana bila sampai kampung kita, sebagaimana kita tamaknya tempoh kita jamak dengan qasar, sapu khuf juga boleh berhenti setakat 1 hari 1 malam. Dan tiada lebih atasnya, kerana hanya sahaja adalah baginya bahawa sembahyang ia dengan sapu musafir 3 hari, maka tatkala batal musafirnya, jadilah hukum sapunya pada waktu jadi bermukim seperti permulaan sapu bermukim. Jelas. Mana kita jangan kata saya sapu dia KL boleh 3 hari lah, sebab kita sudah tamak tempoh permusafiran. Nak qasar solat pun tak boleh juga dah. Masalah yang terakhir dalam bab ini, masalah yang ke-370, menyapu khuf bagi orang yang berjunub. Dia ni berjunub. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata ashab kita, ulama Syafi'i, maka apabila berjunub seseorang dahulu daripada selesai masa sapunya, mana tak habis lagi tempoh, baru setengah hari, tiada harus menyapu khufnya lagi. Maka jikalau mandi ia dan membasuh ia akan kakinya dalam kasut itu, nescaya terangkap junubnya dan harus sembahyangnya. Dan jikalau berhadas ia kemudian daripada itu, tiadalah harus baginya sapu khuf, bahkan tak dapat tiada, mana mesti daripada mencabutnya dan memakainya atas taharah. Tak boleh. Mana bila kita dah junub, mesti kena buka khuf, mandi siap-siap dengan taharah yang baru pakai semula. Berbeza, bersalahan jikalau kena najis kakinya dalam kasut itu, maka membasuh ia akan dia dalamnya, maka bahawasanya harus baginya sapu atas kasut, kemudian daripada itu wallahu alam. Contohnya kita kena najis dalam kaki kita basuh sekali dengan kasut-kasut, boleh ya kita sapu, teruskan sapu. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. Babu fil masih halal khufi a'la wa asfal. Jadi bab pada menyatakan kita boleh sapu atas khuf ni, atas dengan bawahnya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.